Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa pintar hijau bersih. Sakudri wanakkam. Cepina hormane hau makhai alaikum ana bilal syukran marairan faran indura mundai caran tasyahau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Hari Nas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka merangkap penganalisis politik. Pada hari ini ingin memberikan pandangan berkaitan dengan pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Parti politik perlu segera mengubah metod dan strategi untuk berhadapan dengan pilihan raya di peringkat akar umbi Dewan Undangan Negeri. Baik saudara dan saudari, hari ini kita akan membincangkan apakah yang sedang berlaku berkaitan dengan pemilihan logo atau bendera parti politik yang sesuai di antara Barisan Nasional dan juga UMNO, seterusnya MIC, MCA, kemudiannya Perikatan Nasional melibatkan Bersatu, PAS dan parti yang bersama Perikatan Nasional dan seterusnya. Kita juga merujuk kepada Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah. Saudara, ikuti saya. Apakah kesannya? Adakah benar pemilihan bendera dan logo ini akan memberi kesan? Kita ikuti dengan tenang. Ambil perhatian serius kepada parti politik, khususnya Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Baik, yang pertama, bendera atau logo parti PN, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mengelurukan pengundi berusia dan mereka yang mungkin buta huruf atau mereka yang mungkin kabur penglihatannya dan atau mereka yang sebenarnya tidak dapat membezakan warna di antara warna biru yang mengelurukan antara gambar dacing dan Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Saudara dan saudari, kita dapati bahawa Barisan Nasional mirip dengan Perikatan Nasional dari segi warna birunya dan kemudiannya dari segi kata kunci ataupun perkataan yang tercatat atau tertera. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Mungkin apabila pengundi yang gairah atau mereka mahu mengundi di peti undi ataupun di bilik gerakan, mereka akan keliru dengan dua logo ini dan seterusnya antara ayat yang tertera Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ataupun dari segi warna biru, maka golongan yang berusia atau dewasa atau mereka yang matanya kabur dan sebagainya, mereka ini akan terus memangkah mereka mungkin khilaf di antara Perikatan dan Barisan Nasional. Baik, ini memberi kesan kepada khususnya Parti Barisan Nasional yang telah lama menguasai pola pengundian di Malaysia dan meraih kemenangan dan juga kemungkinan memberi sedikit advantage kepada Perikatan Nasional. Baik saudara, apakah cadangannya? Mungkinkah cadangan ini mampu diterima oleh sekutu di dalam Barisan Nasional, antaranya UMNO, MCA, MIC. UMNO bertanding 20 kerusi, MCA 7 dan MIC 1 kerusi. Maka adakah mereka lestari boleh menerima logo UMNO, Parti Keramat Melayu atau Bumi Putera, namun UMNO yang sebenarnya memiliki bendera UMNO yang lestari, yang sebenarnya daripada jauh menarik perhatian, khususnya bendera yang mungkin tersergam indah, baru lagi bersih dan mungkin memikat memukau pengundi akar umbi. Saudara dan saudari, terpulang kepada Barisan Nasional untuk memikirkan apakah akan berlaku sekiranya pengundi keliru, khususnya pengundi yang telah berusia atau mungkin kabur penglihatannya. Kita beralih kepada bendera dan logo Pakatan Harapan mengelirukan dan belum disantuni diminda pengundi akar umbi. Saudara, logo Pakatan Harapan yang terkini sedang trending, tetapi adakah logo ini telah menusuk di jiwa dan minda para pengundi yang berusia, dewasa, belia dan sesiapa saja yang tampil mahu mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Baik, sebelum ini kalau kita melihat baik Amanah, PKR, DAP, mereka menggunakan lambang PKR untuk memenangi pilihan raya yang ke-14. Namun sekarang ini pilihan raya negeri yang ke-15, maka mereka terpaksa akur dengan rakan sekutu khususnya DAP untuk menggunakan lambang Pakatan Harapan. Namun di sini ingatlah bahawa tuan-tuan dan puan, ingatlah bahawa pada ketika PRU yang ke-14 di mana Pakatan Harapan menang bergaya disebabkan oleh keadilan di mana bendera keadilan telah memukau minda pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli untuk memangkah Pakatan Harapan. DAP juga menang besar kerana pengundi Melayu khususnya mereka condong kepada
Pakatan Harapan kerana mereka tidak tahu siapakah dia ataupun mungkin wakil rakyat itu. Apabila mereka melihat kepada bendera parti PKR, maka ramailah pengundi Melayu, Cina, India, khususnya Melayu, mengundi pemimpin-pemimpin Cina ataupun India. Ini kelebihan. Namun demikian, adakah Pakatan Harapan telah menyebarluaskan di media baru ataupun di kawasan lokal mengundi, di kawasan kampung, estate, ladang, urban, rural area berkaitan dengan bendera Pakatan Harapan, yang mana jangan sehingga mengelirukan pengundi, akhirnya ia akan mengakibatkan kerugian besar kepada Pakatan Harapan. Itulah saja penerangan pada petang ini, insya-Allah bermanfaat. Sila kongsikan untuk kebaikan pengundi dan juga parti politik seterusnya pemimpin.